UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Terengganu. Ni ada orang hantar mesej. Dia kata apa? Saja nak bagi salah. Iwan dari Aquatrop. Yes. Saya pernah ke universiti tu, ramailah kenalan saya kat sana. So, Pak Pin dah ready ke? Saya ready je, tapi orang tak ada lagi pun. Ada baru sebelah orang. Tapi dekat Facebook. Dekat Facebook ni kita tak boleh nak trace lah sebabnya dah ada few people share. So patutnya dia ni lah. Ada berapa orang share? Boleh lah, anytime. Okay. So, bismillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ucapkan selamat datang pada kita punya weekly activities actually. Kali ni agak menarik sebab minggu ni kita ada dua schedule untuk dua orang. Okay. Seorang di Saudi dan seorang di UK. Pak Pin kena mute. Pak Pin boleh mute tak Pak Pin? Sebab saya tak ada host punya ni authority sekarang ni. Nak market. Tak tahu dia biar teman. Pagi tadi. Tukar. Pak Pin. Dengar ke? Ya. Saya nak cuba mute. Anak. Pak Pin boleh tolong mute tak? Saya rasa better saya bagi balik ni kepada Izani. Make host. Okay, saya bagi jadi co-host. Okay kot? Pak Pin mute ya. Allahu Akbar. Okay, saya bagi Pak Pin jadi co-host. Okay, so saya rasa okay kot sekarang semua dah mute. Okay, sebelum kita play video ni, saya rasa saya bagi background Pak Pin dululah basically. Okay, nama penuhnya Arifin bin Mamat. Jadi Pak Pin ni sebenarnya nama manja sebenarnya. Saya kenal Pak Pin di Jeddah, tapi sebelum tu saya dah dengar nama Pak Pin ni orang sebut-sebut daripada Dubai lagi. Bila kawan-kawan kat Dubai tahu saya nak ke ke Saudi, dia kata carilah Pak Pin. Tapi rasanya berbulan-bulan juga sampai jumpa Pak Pin tu. Tapi akhirnya jumpa, alhamdulillah. So daripada situlah start kenal dan berkawan di sana sampailah diberi peluang untuk melihat sendiri tempat kerja Pak Pin dan juga ladang yang terbesar di dunia, ladang shrimp, ladang udang. Okay, daripada situ kami terus berkawan hinggalah sekarang ni. Basically Pak Pin mempunyai latar belakang pendidikan di Portsmouth Pak Pin? Ya, betul. Di Portsmouth. So, Portsmouth tu kira tahun berapa tu? Portsmouth dah lama dah ni, tak ingat lah tahun saya graduated tahun 83. Okey, so kira daripada situ pernah pegang jawatan di Malaysia kan? Ya, betul. Lepas tu
tahun berapa Pak Pin start migrate? 2000 Saya 2000 ke Hmm. Singapura. So Pak Pin ni sebenarnya tahun lepas dia jadi terkenal satu Malaysia juga sebabnya kes COVID tu memang alhamdulillah sampai buat buku Pak Pin. Betul. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya bukan COVID tu saja buku. Sebelum pada tu pun Pak Pin memang suka menulis dan saya juga suka baca tulisan-tulisan di Twitter Pak Pin di Facebook. Dengan dia punya susunan ayat dia tu memang orang kata ni lah, memang penulis lah punya background. Tu kira Pak Pin punya interest dan juga apa ni sebenarnya banyak benda Pak Pin punya interesting point nak share, especially Pak Pin punya pengalaman up and down di Saudi, okay. So saya rasa saya serahkan the next session ni pada Pak Pin. Lepas tu kita continue ni soal jawab macam tu lah. Okay. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam Jumaat yang barakah kepada Dr. Izani. Terima kasih kerana menjemput saya. Salam kepada semua penonton-penonton dari Malaysia, sahabat-sahabat saya di seluruh Malaysia, juga daripada Universiti Malaysia Terengganu yang telah saya kunjungi dan cuba adakan satu memorandum of understanding between NAQWA dengan UMT untuk bertukar-tukar maklumat dan kepakaran. InsyaAllah kita akan jayakan. Hari ini saya diminta untuk berkongsi pengalaman daripada segi pengalaman saya sendiri sebagai seorang expat yang telah mula meninggalkan Malaysia, venturing out overseas sejak tahun 2000 bermulanya di Singapura. Sewaktu saya ke Singapura, saya bertugas dengan Unilever Asia dan bertanggungjawab mengenai human resource ke atas 17 buah negara di Asia dan juga termasuk Australia. Setelah 4 tahun di situ, saya berhijrah pula ke Middle East, ke Dubai, ke Jeddah dengan Unilever juga. Dan 4 tahun di sini dengan Unilever, covering of GCC countries, Middle East and North Africa, termasuklah juga Iran. Jadi pengalaman bekerja itu satu hal, satu pengalaman, dan saya akan kongsikan hari ini mengenai employment and employability. How do we seek employment opportunities overseas? Dan saya juga akan berkongsi mengenai entrepreneurship, keusahawanan. Apakah yang kita dapat capai daripada dapat benefit, dapat mencari manfaat daripada pengalaman kita bekerja di luar negara yang kita boleh bawa balik ke Malaysia. Jadi sejak tahun 2009 saya bertugas di NAQWA, National Aquaculture Company. Jadi NAQWA ini ialah sebuah syarikat aquaculture yang terbesar di dunia. Jadi sebelum itu saya tunjukkan dulu video, 2 minit sahaja video ini mengenai NAQWA in summary lah ya.
Okey, terima kasih. Jadi sebelum saya kongsikan perkara lain, ada soalan tak mengenai video itu tadi? Saya suka sesi ini kita banyak Demand for seafood is increasing around the world, and the United States is no exception. Providing enough fish for a growing seafood demand requires a little Okey. innovation. Here at True North Aquaculture, indoor water tanks are where it all begins. YouTube. A fish like this can hold up to 5,000 eggs. Oh, yeah, look at the size of them eggs. Yeah, see? Oh, yeah. Good eggs. To make sure that juvenile salmon thrive, Okey. the water in the tanks is carefully monitored to try to mimic the rivers the fish would normally hatch in. If we don't have clean water, we can't grow our product. Our Okey. okey. salmon require the cleanest waters that are available. Okey dah. Okey, ada sebarang pertanyaan ke daripada video tu? Ataupun kita teruskan dulu supaya senang kita nak mute unmute semua kan. Jadi kita reserve the last part of the forum tu untuk bertanya. Lebih senang lah rasanya daripada segi logistik. Okey. Jadi saya ni adalah anak Melayu yang pertama lah datang ke Nakwa ini. Bukan, yang kedua. Sebab masa saya datang tu telah ada seorang nama saudara Sani Abdul Rahman tu, dia dah ada di sini. Dia dah bekerja di sini, satu-satunya anak Melayu yang macam mana bukan sesat lah sebab memang dia minta untuk kerja sini kan. Jadi saya datang, masa tu syarikat ini kecil sahaja. Dia keluarkan pengeluaran udangnya hanya dalam 2,000 tan, 7,000 sehingga 7,000 tan setahun. Tahun berapa tu, Abin? Alhamdulillah, tahun 2009. Jadi tujuan tuan punya syarikat ni, the shareholders, pemegang saham untuk mengambil saya ialah untuk jadikan ladang ini yang milik keluarga sebagai satu syarikat korporat. Jadi untuk membuat satu transformasi daripada segi struktur dan daripada segi bisnes supaya kita boleh berkembang pergi kepada pasaran antarabangsa. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama semua kita telah berjaya. Hari ini kita boleh ada kapasiti untuk membuat 100,000 tan. Ya. Jadi kita boleh menjual sehingga 1.5 bilion Saudi Riyal. Itu sekarang. Jadi masa depan hasrat kita ialah untuk mencapai 5 bilion Saudi Riyal sales dalam masa 5 tahun dari sekarang. Jadi hari ini saya cuba berkongsi mengenai venturing out daripada Malaysia. Bila kita sebut venturing out, ini head office. This is our office in Alif. Alif ini seperti yang kita nampak dalam video tadi adalah 2 jam perjalanan kereta daripada Jeddah menuju ke selatan, ke arah Yemen. Jadi 178 km daripada Jeddah menghala ke selatan. Sepanjang perjalanan itu kita menyusuri Laut Merah dan adalah laluan melalui padang pasir dan laut. Ya. Jadi inilah ofis saya. Jadi kalau nak tengok di sini ofis saya salah satu daripada tingkap itu ofis saya di sinilah. Hari ini kita cuba cakap mengenai to go out or not to go out. Because pada saya di Malaysia pun sekarang ini peluang kerjaya semakin terbatas ya. Jadi kita perlu mempunyai satu wawasan, satu keyakinan, satu persediaan yang membolehkan kita melangkah keluar mencari peluang kerja di luar negara. Lagipun sekarang ini with all this internet and everything, kita punya border tu dah semakin kabur. We are becoming a borderless world these days. So we can actually work anywhere. Tapi soalnya yang pertama sekali, the journey starts in your own mind. Itu maksud saya ialah bila kita nak keluar atau tidak keluar itu, keputusan asalnya ialah dia tercetus
di dalam minda kita tu bahawa itulah yang kita mahu. Kita mahu keluar daripada Malaysia untuk mencari peluang kerjaya. Dan soalan pertama yang saya syorkan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik kita yang ada melihat dan menonton sekarang ini, tanya dulu kenapa. Why do we want to go outside? Sebelum kita tanya nak buat apa ataupun bila ataupun bagaimana, tanya dulu kenapa nak keluar. Sebab soalan kepada kenapa nak keluar itu sangat penting. Ya. Adakah kita nak keluar kerana kita ingin mencari kerja sebab Malaysia tak ada kerja, ataupun kita nak membuka minda kita mencari pengalaman, ataupun kita mahu mencari education yang baik untuk anak-anak kita dan sebagainya. Kenapa kita nak mencari rezeki yang lebih? Kenapa kita nak mencari pengalaman yang lebih? Pun perlu kita menjawab. Jadi tanya dulu why itu beberapa kali. Saya syorkan 3 sehingga 5 kali kita fahami apakah motivasi kerjaya kita. Di Malaysia ataupun di luar negara, biarlah kita faham motivasi kerjaya kita. Saya dulu mulakan kerjaya saya sebagai seorang jurutera di Texas Instruments Malaysia tahun 1983. Tetapi setelah baru setahun saya bekerja sebagai jurutera, saya tukar hala. Saya berjumpa dengan pengarah sumber manusia dan bos saya sendiri. Saya kata saya nak jadi HR Director. Dan saya beritahu kenapa saya nak jadi HR Director. Jadi bila kita faham apakah motivasi kerjaya kita, kita boleh membuat satu cakaran planning. Kita boleh buat draft planning kita untuk mencapai matlamat itu tadi. Dan itu sangat penting. Sebab kalau matlamat kerjaya mencari duit, mana-mana pun boleh cari duit. Ya. Kalau matlamat kerjaya, itu penting. Untuk saya masa itu ialah untuk bekerja dengan manusia. Untuk membawa potensi rakan-rakan sekerja dan saya sendiri itu melebihi apa yang kita sedari. So actually to unleash the potential of human resource. Dan kita tanya pula kena buat apa, industri apa, bagaimana, bila, itu pertanyaan seterusnya. Ya, itu saya akan kupaskan seterusnya nanti. Dan kita kena ada satu persediaan untuk stepping out daripada comfort zone. Ya, kita dalam keadaan selesa, kadang-kadang kita terlalu selesa dan kita tidak mahu ke mana-mana sebab kita rasa takut. Jadi kita boleh kurangkan rasa takut untuk keluar daripada comfort zone, untuk menghadapi perubahan dengan membuat research, dengan membuat persediaan mengambil maklumat-maklumat. Kalau kita tak tahu, kita takut. Tapi bila kita dapat tahu, kita dapat research, kalau kita sebenarnya contoh, takut mengenai COVID-19. Masa mula-mula saya kena dulu, saya pesakit nombor 60. Masa itu satu Malaysia dia macam takut, panik mengenai COVID-19 ini. Sehingga menjadi satu stigma sekiranya ada kita dijangkiti penyakit. Jadi bila saya mengambil langkah untuk berkongsi pengalaman saya sebagai pesakit di sosial media. Saya rasa saya pesakit pertama yang coming out into the open dan bercerita mengenai penyakit itu. Ini tujuannya ialah untuk semua orang mendapat lebih maklumat. Bila kita tahu, kita dapat lebih maklumat yang perlu, kita kurang rasa takut. Sebab kita rasa, okey, ini kalau jadi macam ini keadaan dia. Kalau jadi macam ini apa yang kita boleh buat. The worst case that can happen, kita mati. Mati itu berlaku pada semua orang. So whether kita mati dalam road accident ataupun mati dengan COVID, kita syukur alhamdulillah. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu dibuat. Untuk keluar daripada comfort zone, untuk kita lebih yakin, kita buat adequate research. Katalah ada selepas ini yang berminat untuk datang ke Saudi bekerja. Buat research. Apakah peluang kerjaya yang ada di Saudi? Masuk website, career website. Tanya orang-orang yang pernah kerja di Saudi, bagaimanakah caranya untuk mendapat peluang kerjaya itu. Baru kita buat keputusan dan lepas buat keputusan kita tawakal. Kita itulah kelebihan kita sebagai seorang Islam, kita ada Allah.
Saya ingin perkongsian saya hari ini banyak fokus kepada this 2x2 matrix. Sebab kita lihat mengenai employability dan kita lihat about entrepreneurship. Satu untuk mencari peluang kerja, satu untuk membuat bisnes, menjadi majikan, menyediakan pekerjaan. Dan bila kita cakap mengenai experience dan expertise, saya juga ingin ceritakan sikit apakah perbezaan experience dan expertise dan bagaimana kita boleh apply experience and expertise ini daripada segi employability dan juga daripada segi entrepreneurship. Kalau kita lihat employability dan entrepreneurship ini, employability ialah apa yang kita bawa dengan kita untuk keluar negara. Kalau kita bawa banyak experience, kalau kita bawa banyak expertise dan kita ada ciri-ciri kepimpinan yang lebih baik daripada kebanyakan orang, maka kita cakap kita lebih ready for employability. Employability is our readiness for employment opportunities. Sebab tu kadang-kadang kita ramai graduan-graduan di Malaysia yang tidak berjaya dalam pemilihan. Walaupun ada vacancy, because mereka punya employability index tu sangat rendah. You are like a brand. You are your own brand. Untuk membuat pasaran your brand, you have to know what are your strengths. You have to pasarkan yourself like a product. And if you know your weaknesses, you need to work on your weaknesses supaya you menjadi satu produk yang lebih atraktif kepada employer untuk mengambil kita, bukannya ambil orang lain. Saya akan ceritakan lebih mengenai itu. Apakah yang memberi advantage daripada segi employability. Entrepreneurship juga pula, apa yang saya cuba kaitkan di sini ialah kita mencari peluang-peluang di luar negara yang telah membuka minda kita dan kita cari maklumat, cari knowledge, cari experience, kalau boleh cari capitalnya sekali melalui strategic partnership dengan orang-orang di luar negara ini dan bawa ke Malaysia dan buka bisnes. Kalau tidak buka bisnes sendiri, bukalah bisnes venture dengan bantuan orang-orang yang berduit, ya, dengan bantuan kerajaan dan sebagainya. Jadi bila kita melihat kepada dia tak keluar lagi, kita tunggu. Okay. Employability and experience. Bila kita sebut experience and employability, kenapa? Contohnya syarikat ini. Saya join syarikat ini tahun 2009 kerana ownernya, saya cakapkan tadi, mahu bawa syarikat ini daripada family business kepada satu corporate yang boleh ada peluang perniagaan di seluruh dunia. Kenapa saya? Why? Dia interview ramai kandidat. Ya, kenapa dia pilih Arifin? Jadi antaranya ialah saya ada breadth and depth of experience daripada segi corporate transformation yang telah saya dapat semasa saya bertugas dengan syarikat-syarikat sebelum itu. Dan dalam interview itu saya dapat meyakinkan bahawa pengalaman, experience yang saya ada itu dapat membantu syarikat ini, Nakwa, untuk mencapai matlamat dia. Jadi kita perlu experience ini jangan terlalu dalam in one particular field. So you become an expert in one field, but you need to also consider the breadth of your experience. Sebab tu you boleh flexible. Saya dulu FMCG, jual shampoo, jual sabun, jual Lipton tea. Sekarang ini HR, transformation dan vice president untuk ladang udang dan ladang ikan. Because I have the breadth of the experience, yeah. And you need to convince, sebab kadang-kadang experience ini jangan terlalu operational dan jangan terlalu strategic. Kita kena ada good balance between strategic experience and operational experience. Kalau strategic sahaja, kita jadi penjual ubat. Dapat jual ubat tetapi tak boleh nak buat ubat, tak boleh nak ubatkan orang sakit, tak boleh nak diagnose. Kalau operational sahaja, kita tidak ada long term planning, kita tidak ada vision. Jadi kita kena balance.
And each one of us, depending on how many years we have been in job, itu dia akan ada perbezaan di antara percentage of a strategy and percentage of operational. Seorang yang baru kerja 3 tahun lepas graduate contohnya, lebih kepada operational. Mungkin 80% operational, maybe more, maybe 90% operational and only 10% strategy. And your strategy pun confined to your area of responsibility. Tetapi bila seorang yang telah bekerja, umur pun dah masuk 45 tahun, umur 45 tahun maksudnya dia dah kerja 20 tahun, then your strategy need to go up to 50% or more. And then you have your operational excellence under your belt also. And then you need to balance another thing, not only strategy and operational, because employer, especially in the international market, they look for all of this. They look for your depth and breadth, they look for your strategy and operational, they look for your skill, your experience in managing people and managing tasks. You need to have a balance. Kalau you pandai jaga orang saja tapi tak pandai project management, dia employ untuk jaga orang je lah. It limits your opportunity. But you need to have a balance between people management, and that's your leadership coming in as a people manager, and also project management, task management. Yeah, very important. And communication. Ini banyak kekurangan, ini kelemahan. Antara kelemahan orang kita ialah communication. Ini kita kena berlatih. Kita dah tahu dah, berapa kali dah kita bagi tahu dekat pelajar-pelajar kita di universiti, your communication has to improve. Because we are all about selling ourselves. It's about marketing our capability. We may be very, very good. Tetapi kalau kita tidak boleh communicate about what we have, orang tak tahu. And you lose out on the opportunities because you cannot communicate. Very important. Saya suggestkan semua yang rasa communication itu masih lemah, carilah cara-cara untuk improve. Boleh ada self-improvement books, contohnya dalam communication. Tengoklah video, macam video TED Talk, itu communication in public speaking, communication presentation, banyak cara dia bagi tips how to prepare presentation dan sebagainya. Contoh, saya ada nak buat presentation hari ini. Then saya minta somebody to buat draft. Dia banyak perkataan. Jadi untuk present kepada audience, saya rasa saya tak sesuai. Jadi saya buatkan satu segmen 2x2 matrix supaya you nampak apakah kaitan apa yang saya nak cakap tadi itu daripada segi experience, expertise, employability and entrepreneurship. So you need to understand your audience. And you need to prepare your communication supaya audience tu faham. Lebih senang untuk faham. Confidence. Confidence come with preparation. Confidence come with learning from your own mistakes. Ya, kalau kita sebagai teori, kita tahu berenang, kita baca buku how to swim. Orang tolak masuk swimming pool, kita akan lemas. Sebab kita tak ada confidence daripada segi practice. Jadi confidence come by practicing. By actually going into the pool, rasa macam nak lemas, berlatih, buat lagi, and then you learn and dari situ datang confidence. Jadi confidence tu penting. Kadang-kadang kalau kita tak ada confidence, kita tak boleh communicate dengan betul. Kalau kita dah yakin, dah confidence, then our communication become second nature. Walaupun pronunciation English semua tu tak berapa penting sangat, asalkan orang faham. Ya, jangan nak jadi perfect Oxford baru boleh communication. It's not about how you pronounce your English words, but it's how you deliver your message. Penting satu lagi, last kali saya nak sebut ialah to document your experience. Kita banyak experience di universiti, banyak experience di universiti. What is the learning from your experience? Itu yang penting. You buat project. Jadi kita tanya masa interview, apakah experience you overcome a complex issue? And then you jawab, mana ada experience, saya belum bekerja. Itu jawapan yang kurang bagus lah. Because in anything that you do, dekat sekolah ke, dekat kehidupan harian ke, you ada experience. And the question was, tell us
about your experience in solving a complex issue. Kalau you dah document your experience masa di university, you doing this project, and you learn from that project, and you document it. What were your learning? What was the problem with that project? What were your learning? How did you and your friends overcome those issues? Then masa interview you boleh cerita dengan yakin mengenai how I solve problem. Tak semestinya ada di tempat kerja. Document your experience. Document your learning from your experience. Document what did you do in your experience. Not just what you do. What you do is not catatan experience. Catatan experience ialah apa you punya insights, apakah yang you dapat daripada experience itu. And then expertise, expert, specialist. Kalau kita nak keluar negara dan untuk jadi employability, kita kena bandingkan juga dengan credibility of our country. Contoh, di NAQA, kita nak cari director, senior management dalam aquaculture. Kita pergi ke negara-negara yang ada syarikat besar dalam aquaculture. Malaysia tidak ada. Jadi kalau ada pun Malaysian yang datang bekerja technical director dalam aquaculture, akan di peringkat pertengahan ataupun peringkat bawahan. Sebab credibility Malaysian dalam aquaculture tidak ada yang setanding dengan negara-negara yang besar. Tetapi untuk orang-orang Malaysia, kalau kita nak cari banking directors, finance directors, Malaysia bagus. Kalau kita nak cari oil and gas, Malaysia bagus. Kalau kita nak cari engineering, construction, Malaysia bagus. Kalau nak cari experience in railroad, nak buat kereta api, semua tu jalan, nak kendalikan construction of rail track, Malaysia bagus. Medical, kita ada specialist dekat hospital jantung di Saudi ni yang datang dari Malaysia. Malaysia bagus. Maksudnya saya ialah kita pergi ke negara yang boleh menerima kita kerana kita lebih, kita membawa satu kelebihan daripada segi expertise kita dan setanding dengan the credibility of our country. People know Malaysia because of this. Again, I talk about personal branding and credibility. Kerana ini saya akan ulang-ulang cerita mengenai personal branding and credibility. Kita kenal Nike, kita kenal Mercedes, kita kenal BMW, kita kenal namanya dahulu. Kita tak tahu pun specification kereta Mercedes ataupun BMW, tetapi kita kenal namanya dahulu. Supaya bila orang sebut Pak Pin, orang sebut namanya dahulu. Dr. Izani cakap sebelum dia datang Jeddah, dah orang cakap pergi sana jumpa Pak Pin. Sebab dah ada branding. I've created my brand. Bagus ke tak bagus ke tak kisahlah, tapi ada brand. Pak Pin tu ada brand. Pak Pin seorang yang suka menulis. Pak Pin seorang yang peramah. Pak Pin seorang yang banyak pengalaman daripada segi human resource. Itu brand saya. Pak Pin bila dia cakap dia buat. Pak Pin will deliver you results. Those are my brands. I mean what I say and I deliver what I promise. Those are my brands. And I'm very honest and very high integrity. Those are my brands. So, what is your branding? You kena create sampai orang kenal you as a Dr. Izani, seorang yang berkaliber daripada sini. Dr. Izani ini 3, 4, 5 karakteristik of Dr. Izani. Dia tidak akan bertukar dengan Dr. Imran contohnya. Sebab itu Dr. Izani. Ya. Very important. Then you ada credibility. Bila saya sakit jantung tahun 2017, saya pulang ke Malaysia. Saya bekerja dengan kementerian sebagai ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia. Saya telah tinggalkan syarikat ini 3 tahun. Tetapi bila saya berhenti daripada jawatan sebagai ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia, bila tuan punya syarikat ini tahu sahaja saya telah berhenti, hari yang sama dia telah kontak saya, telefon saya, kata, Arifin, can you come back? Dia nak saya datang balik. Sebab kita ada reputation, kita ada credibility, kita ada nama. Jadi dia panggil saya balik. Ini kita nak sampai tahap yang orang cari kita, bukan lagi kita cari orang. And to do that, you have to have brand. Supaya bila you pergi kedai, you kata you nak Colgate. You tak cakap you nak ubat gigi. You cari Colgate.
Bila you pergi kedai, you kata nak beli kereta ni. You tak kata nak beli kereta. Because you dah tahu nama. Dan nama itu yang meyakinkan seseorang mengenai produk itu. Proven track record, minta maaf salah eja. It's TRACK, bukan TRACH. Proven track record itu penting. And again, document your expertise. Kita banyak expertise. Walaupun kecil, expertise kita di UMT contohnya, di Universiti Malaysia Terengganu, dalam kita membuat research untuk breeding of ikan Nemo. Itu unique expertise. Document that expertise. Supaya kita boleh multiply, kita boleh ajar orang mengenai expertise itu. Ya, it's also very important to document your expertise. Dan bila kita cakap mengenai entrepreneurship, itu tadi employability. Ini saya cakap mengenai dia ni entrepreneur, dia seorang usahawan. Matlamat hidup dia, wawasan dia ialah untuk membuat bisnes. Untuk membuka bisnes, dia seorang usahawan. Apa yang saya lihat di sini, sebagai seorang entrepreneurship, kita belajar daripada orang-orang yang di Saudi ini, yang berjaya. Saudi ni ramai usahawan berjaya ya. Saudi ni ramai usahawan berjaya. Sebab mereka ni bila membuat satu-satu usahawan, dia tak buat kecil-kecil. Dia buat besar-besar. Di Malaysia bukan tidak ada orang bela ikan siakap, ada. Di belakang rumah dia bela ikan keli, dalam tong, dalam drum. Di tepi-tepi laut dia buat sangkar, dia bela ikan. Di sungai Pahang dia bela ikan apa tu yang sedap tu, patin. Ya. Jadi dia bela. Tetapi secara kecil, wawasannya kecil. Di sini pun dia bermula dengan kecil. Started small. Di syarikat started in 1982, very kecil. Tetapi they already had a big dream, big vision. Maksud saya ialah luaskan, besarkan kita punya wawasan. Kalau kita tidak tercapai untuk imaginekan wawasan itu kerana kita tidak ada exposure, maka panggillah orang-orang yang telah melihat lebih luas perjalanan bisnes di dunia ini dan take from their experience mengenai how do we make very big dream and how do we carve out small steps so that we can start to actually do it, bukan saja cakap. Ya, kalau apa seterusnya ialah kita tak boleh berjaya keseorangan. Percayalah. Buat seorang-seorang ni susah nak berjaya. Kita kena ada strategic partners kita. Kenapa kita susah nak berjaya seorang-seorang? Sebab kita cannot be the master of everything. We need other people who can complement our effort with their mastery, with their expertise and their experience. Jadi strategic partner, ada yang orang yang boleh bawa duit, ada orang dia boleh bawa customers, ada orang dia boleh bawa network untuk pasaran antarabangsa dan sebagainya. And you need a government support. There are many opportunities. Saya kerja dengan kementerian, saya dapat tahu banyaknya peluang untuk kerajaan membantu usahawan-usahawan. Banyak, tetapi usahawan kita tidak tahu saluran untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu. Jadi gunakanlah channel-channel yang tertentu untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan. Anak saya sendiri, dia terlibat dalam membuat training keusahawanan online. Dia sendiri dapat tahu yang di mana untuk mendapatkan peluang-peluang ini dan dia sharekan information itu dengan participant yang attend training dia. Ada Lil Hafiz, ada dalam Zoom hari ini, dan mereka ini melalui dengan pembukaan cara itu tadi mendapat grant ataupun bantuan keuangan daripada kerajaan. Funding is very important. Marketing, go global. Kita kena fikir sekarang ini, kalau kita nak buatkan satu-satu bisnes, walaupun kerepek ubi sekalipun, fikirkan how do we go global? What are the type of products and packaging, quality yang membolehkan kita go to the global market. Itu dream big tadi tu ya. Jadi Saudi ni dulu dia buat ikan ni, orang Saudi dia tak makan udang, dia makan kambing, dia makan unta, dia makan seafood, dia makan red meat. So they have to think about global.
Masa saya masuk dulu, itulah salah satu tujuannya, to open the global market. Hari ini kita ekspor ke 32 negara dan kita ekspor 80% daripada produk kita. Jadi bayangkan kita jual 1.5 billion Saudi Riyal, 80% of those come from global market, global sales. Dan gunakan teknologi, use the latest technology, gunakan IT, gunakan digitalization. The Saudi government is very good at this. Sekarang ini saya pergi buat vaccination di sini. Untuk booking schedule vaccination kita buat online. Dia bagi appointment. Setelah kita pergi dia update online. Bila kita habis vaccination dia buat passport, immune passport online. Jadi semuanya online. Jadi kalau kita secara kerja pun di syarikat ini semuanya related to online. Jadi kalau kita ada masalah dengan salah satu daripada aspek perundangan, kita dapat renew visa contohnya sebab dia dah tahu dah, dia semua connected online ke itu. Dan kalau kita nak buka bisnes di Malaysia, kita boleh gunakan, harus gunakan, wajib gunakan talent dari Malaysia. Tetapi gunakan juga expertise dari luar negara. Kalau kita nak buat patin, kita tahu orang Vietnam ni banyak ekspor patin termasuk ke negara kita. Dia buat marketing, nama Dory lah, nama macam-macam nama. Tapi sebenarnya patin, Fengasus, itu Fengasus itu, patin yang lebih besar di sungai dia hidup sana tu. Jadi kalau kita nak tahu nak buat cara yang besar macam tu, mungkin kita panggil seorang Vietnamese yang telah buat, kita dapatkan pendapat dia. Maksud saya ialah through your network, you know what you need to do, you don't have the expertise, jangan cuba-cuba belajar daripada YouTube sahaja. Kita panggil orang yang telah terlibat dan telah membuat perkara itu dan belajar dari mereka. Ya. Nah, itu yang kita buat di sini. Kita panggil orang dari seluruh dunia. Daripada segi expertise, ya, my advice dan saya nak galakkan, get into the details. Details. Ya. Sebab kalau superficial itu orang dah tahu dah, orang kata aku Google pun dapat maklumat ni. Tengok YouTube pun pandai dah buat hidroponik. Tetapi kalau kita tahu detail, itu yang tidak ada dalam YouTube. Itu yang tidak ada dalam Google. Details itu yang membezakan our expertise daripada Google. Ya. Get into the details. Really document and get into the details of any part of your expertise. And then you differentiate yourself as a successful usahawan. Usahawan ni kita kadang-kadang kita tahu sikit-sikit kita nak buat bisnes. Itu membahayakan daripada segi risiko kerana kita tidak tahu semua. Daripada segi Saudi, apakah perkara-perkara keusahawanan yang kita boleh belajar dan bawa balik ke Malaysia? Of course, saya dekat aquaculture ni, insyaAllah lah kalau ada orang nak buat ladang udang, ladang ikan di Malaysia tu bolehlah panggil, saya boleh bagi sedikit sebanyak pendapat kan. Tetapi sehingga hari ini tidak ada satu pun pelawaan daripada syarikat di Malaysia nak ambil tahu apa yang saya tahu daripada segi aquaculture itu, kecuali baru-baru ini UMT, Universiti Malaysia Terengganu ada panggil dan saya ada pergi dan kita ada membuat satu perjanjian persefahaman, belum lagi aktif started tapi insyaAllah kita akan buat. And then IT digitalization, saya rasa kerajaan kita pun boleh belajar daripada apa yang mereka buat di sini. Biosecurity, bila kita buat aquaculture, kita membuat poultry, kita membuat husbandry, bela lembu ke kambing ke ayam ke ikan udang, kita kena tahu biosecurity dia untuk kawal daripada penyakit supaya tidak, sebab apa? Livestock business ni bila dia sakit datang habis satu reban. Itu risikonya tinggi. Tapi kita elakkan daripada kejadian itu berlaku. Okey, ini ialah antara 4 segmen yang telah saya terangkan tadi. Saya akan buka kepada soalan selepas ini. Jadi saya pun di akhir presentation saya dah. Jadi ini produk kita lah.
aquaculture has pivotal role to play in global food market. It's a very healthy source of protein, very healthy source of protein. In fact, the best meat, kalau nak kira red meat, the best meat is arnab. Beli arnab, makan arnab, nak order arnab, telefon anak saya. Kita ada bela arnab, jual daging arnab di Kuala Lumpur, di Gombak. Ya. Saya masa kerja dengan kerajaan dulu, saya promo usahawan-usahawan untuk menternak arnab. Ya, sebab memang good business. Untuk seafood, inilah kita nak jadikan seafood satu sumber protein yang popular. Ini antara produk kita lah, ya, produk daripada Nakwa. Colorful photos ya. Yang nampak ikan besar tu, sipas tu adalah ikan siakap laut kita. Ya, jadi ini itu. Jadi ini habislah presentation saya. Saya ucapkan terima kasih kerana masih bersama saya ketika ini, dan saya bukalah kepada tuan-tuan, puan-puan untuk bertanya soalan. Dr. Izani, saya serahkan kepada Dr. Izani untuk moderate. Okey, sebenarnya saya sendiri ada banyak soalan. Okey, Pak Pin dengar ke? Dengar. Okey. Tadi mungkin Pak Pin boleh cerita sikit pasal biosecurity tu. Saya rasa Nakwa pernah berlaku isu dengan biosecurity ni kan? Ya. Okey, boleh tak cerita sikit pengalaman dia masa tu? Sebab kalau saya dengar masa tu memang disaster juga kot. Dia punya ni production. Ya. Itu berlaku pada tahun 2011 dan saya berada di sini tahun 2011. Dia datang dengan tiba-tiba kerana punca virus yang datang itu daripada air laut. Jadi air laut ni susah kita nak kawal. Jadi daripada air laut kerana ada virus, dia masuk ke ladang-ladang, bukan saja ladang kita, tetapi semua ladang di Saudi yang di tepi Laut Merah ini telah infected by the white spot virus. Spesies itu sendiri telah pupus. Habis spesies itu. Itu spesies lokal daripada Laut Merah. Akibat virus itu, spesies itu tidak ada lagi sekarang ini. Habis. Jadi kita telah membuat satu pengawalan dry out of the pond, keluarkan semua air, membuat satu treatment, scientific treatment of the ponds, dan kita alhamdulillah kerana virus itu kita telah diversify untuk membuat bisnes ikan. So itulah orang kata daripada setiap masalah itu keluar satu opportunity ataupun peluang yang baru, dan kita terpaksa mengimport spesies lain, now Vename, daripada Latin America. Jadi bila kita nak kawal itu, kita kena kawal. Itu sebab itu pertama kali yang berlaku pada kita. Jadi kita tidak tempat nak bersedia pun, susah nak bersedia pun. Ya. So sekarang ini kita lebih berpengalaman daripada membuat controls of the biosecurity. Berapa lama tu insiden tu? Insiden tu 2012, 2 tahun. 2 tahun. Sebelum kita dapat production memang efek 2 tahun tu production. Tak ada production. Udang tidak ada production. Tapi kita tukar kepada ikan. Nasib baiklah kita punya shareholder banyak duit. Jadi kita tukar kepada ikan. Tetapi 2 tahun tu memang tidak ada production. Kenal, apa khabar Kenal? Nampak Kenal? Sahabat saya daripada Taman. Tadi Pak Pin ada mention pasal peluang ramai orang tak tahu tu, adakah sebab kurang promotion yang daripada government punya funding tu? Saya rasa satu kurang promotion, dua mungkin promotion itu menggunakan channel yang kurang berkesan. Nombor 3 mungkin usahawan kita kurang mengambil tahu daripada segi resourcefulness to find out. Dan masa saya di sana dulu kita banyak channel. Pada dasarnya pada segi hierarkinya ialah satu kementerian dipanggil Kementerian Pembangunan Usahawan. Ini di Putrajaya, ini satu kementerian yang memberi amanah untuk memberi bantuan kepada usahawan-usahawan. Nama Pembangunan Usahawan. Di bawah kementerian itu dia banyak agensi-agensi dia.
Jadi ada tekun untuk micro funding. Tekun. Jadi ini kalau kita nak cari duit, kita ada bisnes, kita bertanya dengan tekun. Macam mana saya boleh qualify untuk mendapat bantuan daripada tekun. Kita ada bank rakyat untuk koperasi dan juga untuk usahawan lain. Kita ada bank koperasi untuk koperasi. Kita ada untuk SKM, Suruhanjaya Koperasi, dan IKM, Institut Koperasi Malaysia sendiri. Dan kita ada InScan, Institut Keusahawanan Negara. Ini banyak membantu ni. InScan pun banyak membantu usahawan-usahawan sampai dapat ekspor produk mereka daripada A sehingga berjaya. Jadi ini banyak. Kita pergilah. So maksudnya tadi kalau usahawan tu mana semua bidang lah. Semua bidang, dan ada bidang-bidang yang sedang dipromosi, digalakkan. Seperti contoh, ini masa saya dululah, sekarang mungkin dah tukar strategi kerajaan. Tetapi masa dulu ialah precise farming. Kerajaan masa itu memang menggalakkan precise farming. Maknanya precision farming. Maknanya gunakan teknologi IT untuk membuat fertilization, bukan fertilization, fertigation, dan juga untuk membuat farming. Dan masa itu dia galakkan penanaman buloh. Itu antara contoh. Jadi kita kena ambil tahu, nak jadi usahawan kan? Nama lagi nak jadi usahawan. Nak jadi usahawan, perkataannya ialah usaha. Usahawan. Jadi kena usahalah. Okey, sebenarnya siapa owner Nakwa ni? Owner Nakwa ni kita ada 3. The founder was Al-Bala family, dan kita ada Ar-Rajhi, Sheikh Sulaiman Ar-Rajhi yang ada bank di Malaysia tu, dan satu lagi As-Subai. As-Subai ini pun ada bank juga di Saudi, Al-Bilad Bank. Dan mereka ini mempunyai equal equity in the company. Ada soalan, cuba bagi peluang orang lain, Izani, kalau ada yang nak bertanya. Kalau ada apa ni? Buka dia punya mute. Ada sesiapa nak bertanya? Assalamualaikum Pak Pin. Waalaikumsalam, kenal. Dan juga Encik Izani. Ya. Dr. Izani. Saya lah kena bersara lah, Haji Muhammad bin Muda dah berkhidmat dalam tentera dulu. Regimen askar tentera raja lah. Banyak cabaran. Saya banyak pergi ke luar negara dan saya pernah serve United Nations. Dan selepas saya bersara, saya memang bercita-cita nak jadi safety officer. So I go for it, I got it. Kami bekerja dengan PGP, Petronas Gas Berhad, dan dari situ saya nak pergi ke Middle East. Tetapi tak ada connection, mungkin tak bagus lah. Saya memang outgoing people lah, nak pergi overseas sebagainya. Walaupun sekarang dah umur 60 lebih, kurang sikit. Tapi saya ada satu, katanya Pak Pin lah. Saya kalau nak buat sesuatu dekat back in Malaysia, I have to go to your place. I got to be there, sama ada 1 month, 2 months and what. I got certain views with me. I think I got my strength and willpower. I got my leadership. Jadi kalau kita tengok orang yang buat projek yang besar, maka pengalaman dia punya become invaluable. Kalau kita tengok kat sini yang kecil-kecil, tak menjadi. Jadi orang punya saya ni, kalau saya nak pergi kat sana nak belajar kan, dan nak tengok nak perhati to bring back whatever we can and apply over here, kemungkinan technicality, air di lain sebagainya. But I think there is similarity and there is a way forward kalau kita nak maju seperti yang Pak Pin buat sekarang. Lebih-lebih lagi saya rasa advantage kat sini, kita ada orang local Malaysian. Pak Pin ada kat sana, I'm sure you can help and bantu kita untuk kita nak jadi a pioneer back in our country. InsyaAllah. That is wawasan saya lah, kalau saya diberi peluang sebagainya lah. InsyaAllah. I think I can manage to do that. But of course, I need support orang yang sebagainya. But I can become a prime mover to get the project to build up here in background keluarga saya pun is a fisherman. Okay. Terengganu kan. Jadi saya rasa peluang ni kalau ada, orang kita ada kat sana. Sebab saya dulu nak pergi Middle East because I think I can do dari segi safety on engineering sebagainya. Tetapi saya tak ada peluang sebab bila saya hantar resume, dia tengok saya punya resume kan. Engineer is from the engineer school Fort Belvoir, USA. Basic engineer course daripada Pakistan, semua overseas tau. Experience with United Nations. Dekat Somalia sebagainya kan. Masya-Allah. Okey, kena. InsyaAllah. Okey.
Itu bukan soalan tu. Okey. Itu way forward lah saya rasa, bukan soalan tapi that's how I think to it lah. Hasrat. Ada siapa nak tanya lagi? Ada lagi sebarang persoalan? Saya nak tanya macam ni lah Pak Pin. Sebab Pak Pin lama kat sana kan. Pak Pin boleh dapat beri jawapan sebab you have been experience sebagainya. I would like to ask you, based on my vision just now, what do you think the possibility and chances that we can get that technology yang mana kita boleh belajar dan boleh employ, kita ada money dan sebagainya, dan kita orang apply back here, what is the possibility and chances? Kita kena bincang. Ya, kita kena bincang kena sebab apa? Ya. Susah dia jawab. Ya. Benda tu dia case to case dan banyak dia punya variables ya, banyak variables ya. Tetapi secara generalnya bila kita dapat pelajari daripada syarikat-syarikat besar di Malaysia pun kerana daripada segi safety, daripada segi industrial safety, di Malaysia pun banyak peluang untuk kita belajar sebab banyak syarikat-syarikat besar di Malaysia yang bagus daripada segi dia punya industrial safety ni, termasuk Petronas contohnya lah. Jadi tak semestinya daripada Saudi. Sebab apa? Kita ambil jalan yang paling mudah. Bila kita nak belajar ni, kita ambil the least inilah jalan yang paling mudah yang dapat memberikan pengalaman itu. Okey, ada lagi sebarang persoalan? Saya boleh tanya ke Pak Pin? Boleh. Okey, saya nak tanya soalan-soalan yang agak cepu mas sikit lah. Tengok soalan dekat Facebook. Okey, dari segi saya tengok Pak Pin adalah orang yang murah rezeki. Mungkin boleh berkongsi dengan audience you punya philosophy of life and you punya habit, okey? Yang saya observe lah. Sebab kita tengok Pak Pin kan ada lifetime up and down tu is memang orang kata perlu tawakal level yang cukup tinggi. Sebab kita kenal, saya kenal Pak Pin kan, kita tahu bila cerita yang orang kata dramatik punya part tu, kalau Pak Pin tak kisah, mungkin Pak Pin boleh cerita part mana yang the worst scenario, the worst story of your life and maybe the best part of your life. Lebih seronok cerita the best part of the life lah kan. Tapi the worst part tu is a good point for ni lah. Okay. I think life is a challenge. Kalau kita semua ada good part, then we have not really lived the life. I think to fully live our life, we have to go out of our comfort zone. Kalau kita semua good part, maknanya kita has always been in our comfort zone. Dan bila kita keluar daripada comfort zone, memang akan ada, kita akan tempuhi cabaran-cabaran yang kita tidak dapat predict ataupun anticipate. Dan daripada situlah yang membuat kita lebih bagus, lebih bersedia dan lebih kuat. Daripada segi soalan pertama tadi, daripada segi rezeki, saya memang syukur Alhamdulillah. Saya ceritakan arwah ibu saya meninggal tahun 2002. Tahun 2002 arwah ibu saya meninggal. Saya ada seorang sepupu yang tinggal di Singapura. Sepupu saya ini dia punya level of takwa itu tinggi. Jadi dia datang jumpa saya, dia panggil saya abang. Dia orang Singapura panggil abang. Saya kerja Singapura masa tu. Dia kata, Abang Ipin, sekarang ini mak Abang Ipin dah meninggal. Dia kata Abang Ipin dah tidak ada lampu yang menerangkan bilik kehidupan Abang Ipin. Penting tu. Jadi dia kata doa ibu adalah sangat-sangat penting untuk kejayaan seseorang itu. Kerana doa ibu tidak ada hijab. Jadi kalau kita seorang ibu, kita doalah yang baik-baik untuk anak-anak kita.
Kalau kita seorang anak, kita mohonlah ibu kita mendoakan kejayaan kita. Kerana doa ibu tidak ada hijab. Satu. Nombor duanya dia pesan, saya tanya dia, jadi macam mana sekarang ibu tak boleh ganti. So macam mana saya nak hidupkan balik cahaya lampu dalam kehidupan saya itu. Dia cakap, Abang Ipin senang je. Sediakan satu tabung di rumah. Setiap hari sebelum pergi kerja mencari rezeki, masukkan duit dalam tabung itu. Dengan niat bersedekah. Cukup bulan bawa isi tabung itu dan bawalah bersedekah kepada sesiapa-siapa yang deserve. Okey, kalau boleh amalkan, buat. Selain daripada itu, secara umumnya ialah kita berkongsi rezeki. Sebab Allah tidak mungkir janji. Apa yang kita kongsi dengan orang lain, Allah ganti berlipat ganda. Jadilah seorang yang dermawan, jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Sebab kalau kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji Allah. Jadi kita buat macam itu. Dan satu lagi ialah kita bersangka baik dengan semua orang. Hati kena bersih lah. Kita bersangka baik dengan semua orang. Jangan kita fikir orang itu buat jahat dengan kita, orang itu buat ini dengan kita. Kita tak tahu. Jadi kita pandai-pandai create story in our own mind. Kadang-kadang musuh kita yang paling dekat ialah di dalam minda kita sendiri. Kerana hati kita tidak betul. Hati kita tidak bersih. Musuh kita bukan orang lain. Kita yang membuat cerita. Kita yang membuat skrip yang tidak betul. Jadi perbetulkan hati, perbetulkan minda. Bila rasa ada kita fikir yang tak elok, kita beristighfar. Kita solat taubat, mintalah ampun dengan Tuhan. Pengalaman saya ialah banyaklah pengalamannya. Seawal pengalaman saya ialah banyak sebelum itu tapi terlalu peribadi. Jadi saya ceritakan saya gagal dalam peperiksaan. Saya buat A-level di UK. Saya gagal dalam peperiksaan A-level kerana banyak kejutan. Banyak kejutan. Orang kampung pergi belajar di London, banyak kejutan. Jadi tak dapat tumpukan kepada pelajaran. Bila kita gagal, itu ada dua cabang. Kita gagal dan kita anggapkan kegagalan itu dalam peperiksaan itu sebagai kegagalan dalam kehidupan. Itu salah. Kita hanya gagal dalam peperiksaan. Bukannya gagal dalam kehidupan. Kalau kita gagal dalam perkahwinan, itu hanya perkahwinan yang gagal, bukan kehidupan yang gagal. Bezakan kegagalan dalam apa-apa perkara sebagai satu, gagal dalam perkara itu. Kehidupan tidak gagal. Jadi, how kita berjaya ialah bergantung kepada bagaimanakah kita bounce back, bagaimana kita ambil kegagalan itu dan kita mencari punca untuk berjaya semula. Untuk bangun semula. Itu penting. Bagaimana kita bangun semula. Di sinilah masa saya sakit COVID pun saya tulis buku yang berjudul Hikmah dalam Musibah. Bila orang sakit COVID masa itu bulan Mac 2020, semua orang takut. Ketakutan itu sehingga membuat mereka lupa bahawa kita ini ada Tuhan. Kita ada Allah. Sampai tahap itu, kita takut pada virus COVID itu sampai kita lupa kita sebenarnya ada Allah. Penyakit itu dari Allah. Kesembuhan itu dari Allah. Yang lain-lain itu hanya asbab dan ikhtiar. Itu penting. Jadi bila kita yakin kita tidak akan takut kepada sesiapa dan kita tidak takut dengan apa-apa. Kerana kita takut hanya kepada Allah. Itu penting. That's how you get your confidence. That's how you can talk to the Mak Saleh or talk to your bosses dengan yakin dan dengan berhemah. Tetapi ada keyakinan sebab you tak takut. You kena buang-buang lah. Rezeki you bukan sebab dia pun. Rezeki you dengan Allah. Lagi kita yakin, lagi dia sayang kepada kita. Ya, jadi itu antara falsafah kehidupan saya ialah saya boleh dianggap seorang tokoh korporat yang berani bercakap.
I take my chances. Walaupun saya masuk ke kementerian pun saya tak berapa sesuai lah kerja dengan kementerian. Sebab saya terlalu lantang dalam menyuarakan pendapat saya. But I think Malaysia requires, we have young people today yang banyak idea, yang lantang bersuara. Kita harus galakkan mereka-mereka ini untuk bersuara. Setuju Pak Bin. Ya. Saya cuma nak celah sikit. Pak Bin cakap yang betul. Sebab semasa saya dekat Royal Military Academy Sandhurst, way back 1974, umur saya masa tu lebih kurang dalam 53, 74, baru 21 tahun. Mak Saleh punya exposure dibagi pada young officer to be freely speaking supaya develop confidence, knowledge sebagai inspire, dia punya orang kata tu interaction or communication up down to very fluent, transfer of knowledge, transfer of energy and level of confidence very fast. Budaya itu kita tak buat sampai sekarang. Sebab itu negara orang maju. Ya, So, salah satu cakap sebab tu lah. betul lah. Ya, salah Macam satu. apa cakap tu betul lah. So, Okay. jadi satu budaya lah. Terima kasih Pak Bin. So ada lagi sebarang persoalan? So saya rasa Daripada UMT ada soalan, daripada Universiti Malaysia Terengganu ada soalan ke? Daripada sesiapa? Daripada Facebook ada soalan? Cuba tengok Facebook, ada soalan? Tak ada. Apa soalan tadi daripada Facebook? Cause of the? Oh, the cause of the disaster. Itu confidential information. But I tell you, it's very costly. okey, tak apa ni. So tadi tu yang belajar tu bila Pak Pin fail tu maknanya lepas tu Pak Pin insaf lah. Ke macam mana? Saya boleh dikatakan setiap hari saya insaf. Saya ni orang yang kuat insaf. Hari-hari saya insaf. Alhamdulillah. Ya. Tapi memang masa tu saya fail tu pertama sekali saya pergi ke London jumpa pegawai Malaysian Education Attaché. Saya cakap saya gagal, saya minta macam ni. Jadi dia bagi saya peluang untuk belajar, bukan buat degree, untuk buat diploma. Jadi saya masuk diploma course dengan syarat. Tempat ni pula dia bagi syarat. Boleh buat diploma. Kalau you score in your first year buat diploma, you masuk second year degree balik. Jadi saya masuk diploma first year tu saya pulun lah. Sebab saya dah insaf. Dan saya pulun, saya dapat top score lah. Top score sebab saya dapat masuk balik second year degree. Jadi it's how you react to your failures. Kita ada kawan-kawan yang fail masa belajar di England atas kejutan-kejutan budaya yang terus gagal jadi pemain gitar di bawah terowong kereta api pun ada, panggil apa, buskers. Jadi terpulang kepada bagaimana kita melihat gagal dan bagaimana kita comeback. Ya. Tapi insaf hari-hari itu bagus, insaf aja. Tapi janganlah ulang-ulang benda yang sama. Kalau dari segi kerjaya Pak Pin, ada benda yang menarik boleh kongsi? Kerjaya, okey, saya selepas Unilever, saya dengan Unilever ni lama. Saya dulu dengan Texas Instruments. Texas Instruments dulu saya nak bagi tahu, saya lantang, saya ikut cara Amerika. Cara Amerika ni dia shoot dulu baru dia aim. Jadi kalau ada idea dia cakap je. Kadang-kadang tak ada apa ni fakta pun. Saya ikut cara tu. Jadi bila di Texas Instruments saya telah dijanjikan untuk regional role, untuk jadi regional Asia HR Director. Jadi bila perkara itu tidak berlaku, saya resign. Ini salah satu prinsip yang kita perlu ada. Dan kita kena tahu nilai kita. Ya, jadi saya resign, saya join Unilever sebab saya telah dijanjikan dan tidak ditunaikan. Saya masuk Unilever banyak cabaran sebab masa saya masuk Unilever tu memang ada orang di Unilever yang mengharapkan jawatan yang sama. Jadi dia cuba sabotaj ya kehadiran kita. Tetapi kita kena pandai, kita kena tahu ya, kita kena tahu. Jadi bila orang kata
office politik itu memang ada. Kita tak boleh lari daripada office politik di mana sahaja. Tetapi kita kena tahu cara untuk menggunakan office politik to our advantage, to the advantage of the company. Bagaimanakah untuk mengolah, mencarikan your allies, your influencing factors supaya kita dapat atasi all these negative elements. Dan kena tegas. Jadi akhirnya saya dapat kesan, saya panggil orang itu masuk pejabat, saya kata antara kita berdua ini sebaik-baiknya kita dapat bekerjasama. Kalau antara kita berdua ini tidak dapat bekerjasama, yang terpaksa keluar daripada syarikat ini bukan saya, tetapi awak. Ya, jadi saya bagi peluanglah untuk awak kerjasama dengan saya. And he chose to cooperate. Jadi alhamdulillah kita dapat. Jadi kita kena ada keberanian dan ketegasan, tapi dengan cara berhemah untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Kita perlu ada prinsip dalam kehidupan. Yang susah kita nak cakap orang Melayu, orang muda sekarang dia payah nak faham apakah prinsip ini. Sebab kita tengok dalam politik, suasana politik kita punya leaders sendiri pun nampaknya kadang-kadang dia tak tentu hala tuju kan pendirian masing-masing. Jadi kita kena carilah tokoh-tokoh yang kita kagum kerana prinsip tertentu dan contohi mereka-mereka ini yang boleh dijadikan contoh. Okey, mungkin daripada saya last question. Sekarang ni macam mana keadaan di Saudi ya? Sebab ramai orang duduk tertanya-tanya sebenarnya bila boleh pergi umrah balik, dan dari segi sebab Pak Pin duduk sana, macam mana untuk orang lokal? Umrah memang boleh dibuka tetapi tidak dibuka secara bebas. Untuk mengerjakan umrah terpaksa daftar melalui online dan diberi giliran untuk online. Wan Hanif nampaknya nak bersuara juga lepas ini. Diberi giliran untuk online. Ya, jadi memang dibuka. Tapi untuk orang luar yang nak datang daripada luar negara masih ditutup. Jadi international flight pun masih ditutup daripada beberapa negara untuk ke sini. Kehidupan otherwise is aman damai. Alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang sedang dilakukan di sini. Contohnya wanita boleh bawa kereta sekarang ni ya. Sekarang wanita boleh bawa kereta. Satu lagi contoh, pakai tudung tu dah jadi bukan compulsory ya. Boleh tak pakai tudung. Pakai abaya pun tak compulsory. Boleh tak pakai abaya. Banyaklah. Jadi dulu kalau restoran dia ada kawasan wanita dan juga ruang untuk lelaki. Sekarang ni pun dia tak strict sangatlah. Wan Hanif pun orang lama di Jeddah ini. Ya, orang dengan bank. Jadi mungkin beliau sendiri boleh berkongsi pengalaman. Silakan. Wan Hanif, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Dr. Zani? Masih. Allah, masya-Allah. Apa khabar Pak Pin? Baik, alhamdulillah. Nak tanya sikit, nak sambung yang perkongsian Pak Pin pasal pengalaman Pak Pin di Unilever tu. Pak Pin rasa apa akan jadi kalau orang tu pilih untuk tidak bekerjasama dengan Pak Pin? Saya pecat dia lah. Pak Pin dan apa akan jadi pada orang tu? Saya akan terminate dia. Saya akan terminate. Okey. Itu je. Itu je. You don't keep cancer in your company. And bad attitude cancerous. Especially kalau bad attitude tu trying to sabotage other people punya kerjaya. We have to cantas cepat-cepat. Tapi kita bagi dia peluang. Tapi dia kena tahu that we mean business. Itulah satu keyakinan yang kita boleh bagi dalam perbincangan itu. That you kerjasama dengan kita ini yang terbaik. Tapi kalau tidak, antara kita berdua, awak yang kena keluar. Okey. Terima kasih Pak Pin. Ya. Saya tak ada nak tambah pasal yang perkembangan terbaru di Saudi, semua Pak Pin dah cerita dah. Cuma kawan-kawan banyak tanya, sorry, soalan terakhir. Kawan-kawan banyak tanya, bila cerita pasal inilah, contohnya Pak Pin buat perkongsian ni, kawan-kawan cakap, oh bawa balik pelabur lah, bawa balik pelabur.
soalan tu macam tak serius je. Saya tak tahu macam mana nak react atau jawab bila orang cakap macam tu. Bawa balik pelabur, memang di mana pun kita ada sekarang ini di seluruh dunia, kita ada orang-orang yang berduit tak tahu di mana nak letak duit untuk melabur. Sebab pasaran saham kurang menentu, nak buat apa tak apa tentu. Jadi dia banyak duit tapi tak tahu nak labur kat mana. Jadi untuk mendapatkan pelabur itu, keyakinan pelabur itu, kita kena ada business plan yang baik. Jadi kalau ada business plan, tak semestinya pelabur itu datang dari Saudi. Di Malaysia pun banyak. There are so many di Malaysia, orang yang high net worth tak tahu nak letak duit kat mana. Jadi have your business plan and then you find orang yang ada high net worth ini dan present. Masa saya di IKM dulu, bukan nak kata saya ni high net worth, tapi saya nak bantu juga usahawan-usahawan. Jadi ada 2-3 orang yang datang presentkan dia punya business plan dan business idea. Saya melabur, saya letak duit. Jadi alhamdulillah lah nampaknya, kita tengoklah ya keputusannya. Tapi dia telah dapat membuat sesuatu yang sebelum itu dia tidak dapat membuat kerana tidak ada modal. Tetapi dia meyakinkan saya dengan business plan dia, saya bagi modal dan dia telah dapat membuat perkara itu. Okey, terima kasih Pak Pin. Haji bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ulfa daripada UMT. Ya, Puan. Saya nak tanya Pak Pin, melihat kepada struktur ataupun setelah industri aquaculture di Saudi, adakah kita melihat kepada processing industry juga di Saudi? Contohnya tadi Pak Pin ada share kata Vietnam dia keluarkan banyak patin actually dan dikatakan sebagai dori dan mereka buat macam-macam out of it. I've seen in Oman, in Sultanate of Oman, what they do pada tuna, mereka ada industri tuna yang sangat-sangat besar. Dan apa yang mereka buat adalah mereka hanya pasarkan tuna tu secara sebab mereka ada coastal area yang sangat panjang untuk negara-negara Arab ni, antaranya lah di Oman. So apa yang mereka buat pada tuna ni, dia orang jual macam tu je. Saya nak tanya untuk yang processing industry is a very good future for Saudi Arabia. Terima kasih Nurul Ulfan. Nurul Ulfan ni di UMT, masa saya pergi tu mungkin tak jumpa ya. Di Saudi Arabia, wawasan negara Saudi Arabia, wawasan 2030 ialah untuk meningkatkan pengeluaran seafood sebanyak 500,000 tan daripada keadaan sekarang. Jadi sekarang ini 300,000 tan, target di 2030 ialah 800,000 tan. Jadi ini kita kena meningkatkan penggunaan seafood dalam diet, dalam pemakanan orang-orang Saudi. Ya, bukan sahaja untuk ekspor. Jadi kalau kita lihat kepada trend bisnes sekarang ini dengan pandemik corona dan sebagainya, ekspor market dia merudum. Ekspor dia merudum sekarang ini. Sebab masing-masing negara dia beri keutamaan kepada pengusaha-pengusaha negara sendiri dahulu sebelum dia import produk. Jadi saya cakap tadi orang Saudi ni tak suka makan makanan laut. Jadi pertamanya kita kena galakkan membuat satu awareness, satu kesedaran bahawa makanan seafood ini bagus. Dan kita kena ajar juga mereka ni macam mana nak masak ikan dan udang. Jadi sebab mereka tak tahu. Kalau ada bibik Indonesia, alhamdulillah lah. Kalau tidak, mereka tak berapa tahu macam mana nak masak. Jadi salah satu cara yang kita buat ialah untuk membuat value added. Maknanya ready to cook. Beli aja ikan tu dah siap, dah boleh masak. Beli aja udang ni ready to cook. Ataupun dah memang ready to eat. Udang kita ada yang ready to eat. Dah memang masak, kita jual. Saya memang nampak untuk masa depan peningkatan pengambilan makanan laut di Saudi dan juga peningkatan daripada segi value added products, pengeluaran processing value added product di Saudi. Processing itself can be in Saudi or can be somewhere else. Sebabnya the cost of labor di Saudi ini mahal.
Sebagai contoh saya bagi tahu, kalau pekerjaan yang sama, kita ambil orang daripada katalah daripada Bangladesh lah ataupun Nepal, gaji mereka 1,000. Untuk kerja yang sama, kita diwajibkan bayar minimum salary untuk Saudi 4,000. Dia ada minimum salary dia. Jadi saya rasa cost of production tu boleh menghalang daripada processing berkembang sepesat yang diperlukan. Jadi mungkin syarikat-syarikat di Saudi akan mencari tempat lain seperti Amerika. Di zaman saya kerja Texas Instruments dulu, kenapa dia tak buat kilang di Amerika? Kerana kosnya mahal. Jadi dia cari negara-negara di dunia ketiga, Malaysia, Vietnam dan Spain contohnya, di Filipina, untuk membuat factory, proses tu. Dibuat di negara yang cost of labor tu tak mahal. Jadi saya rasa masa depan mungkin syarikat besar seperti Nakwa, kita akan cari the neighboring countries juga. Mungkin Morocco, mungkin Egypt, ya. Mungkin Malaysia, mungkin Vietnam untuk customer di Asia untuk membuat pemrosesan value added yang lebih besar. Okey Kak Ulfa, jawapan saya tu. Okey Pak Pin, saya nak share satu. Pada 2019, saya ada tim lah daripada UMT pergi ke Oman untuk share knowledge, transfer knowledge lah. Apa yang kami buat adalah burger actually, dan it was the first burger in Oman and diorang semua excited lah sebab sekarang ni banyak tengok cerita Korea dan sebagainya kan, suka makan yang surimi base dan sebagainya tu. Jika ada peluang di Saudi Arabia, we would like to contribute as well, Pak Pin. We're looking forward on that, insyaAllah. Yes, Ulfa, ini saya rasa peluangnya memang ada lah. Memang ada peluang ini dan please contact me untuk kita buat perbincangan lebih lanjut. Memang ada peluang. Okay. Okay. So rasanya tak ada sebarang persoalan ni. Alright, saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada sahabat-sahabat saya. Saya doakan supaya kita semua sihat walafiat, kita jaga kita dan semoga Allah melindungi kita daripada sebarang musibah dan sentiasa rahmati kehidupan kita, insya-Allah. Okey, saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Pak Pin sebab saya ingat saya hubungi Pak Pin last 2 weeks kot. Lepas tu sibuk. Kemudian alhamdulillah Pak Pin pula bersetuju. So ada juga persoalan-persoalan yang saya tertanya-tanya sebelum ni, akhirnya hari ni Pak Pin jawab dari segi life philosophy tu. Sebab itu pada saya is the foundation of yourself actually. Sebab kalau foundation tu tak kuat, contohnya dari segi doa ibu bapa, lepas tu sedekah dan juga maksudnya kita mudahkan urusan orang lain. Benda tu ramai orang cakap mudah untuk cakap, tapi nak praktis tu kadang-kadang ada benda yang kita diuji sebenarnya untuk praktis. Saya kongsi sikit Dr. Izani daripada segi membantu orang. Bila saya di hospital itu, saya dapat rasa sebab PKP selepas saya keluar daripada hospital tu, PKP dah dilancarkan. Jadi peniaga-peniaga ni tak dapat berniaga di pasar malam dan sebagainya. Orang-orang yang dapat upah mengurut tak dapat pergi mengurut sebab PKP. Jadi ramai orang susah. Apa saya buat? Saya gunakan platform network saya yang orang-orang berduit. Saya melalui Facebook saja. Dan saya cari melalui social media orang-orang yang memerlukan bantuan. Saya dapat kumpul 80,000. Bukan duit tu masuk ke bank saya match-make kan. Saya bagi senarai orang-orang yang memerlukan duit dengan bank account, dengan sebab kenapa saya dah verify dan saya bagi kepada orang yang berduit. Dia transfer terus. Dan ada orang itu dia malas sikit nak buat transfer, dia kata Pak Pin, saya trust you, I transfer to your account, you help me to transfer. Anggaran saya lebih 80,000 dalam masa sebulan itu kita telah bantu orang-orang yang susah. Jadi kita bukan jadikan satu habit, jadikan satu benda yang kita buat secara natural. Dengan Colonel Muhammad contohnya, baru-baru ini sebelum saya ke sini, kita membuat jelajah
membantu anak-anak di pusat-pusat tahfiz di seluruh Malaysia. Saya sempat pergi ke Pantai Timur, kita singgah kepada 9 pusat tahfiz, Pahang, Terengganu dan Kelantan, dan kita membawa duit untuk bagi itu. Jadi kita buat ni sebab kita nak bantu. Kita nak bantu tu kenapa? Ya. Mereka membantu kita untuk memberi peluang berinfak sebab kita nak cari keredaan daripada Allah. Ya. Jadi orang yang kita bantu tu sebenarnya telah memberi peluang kepada kita untuk mendapat pahala, untuk mendapat keredaan Allah. Jadi kita cari mereka, kita ingat kita bantu dia, sebenarnya dia bantu kita. Jadi kita pergi ke Selangor, kita pergi ke Negeri Sembilan dan kita buat perkara yang sama. Tapi tak sempatlah ke seluruh Malaysia tu sebab saya datang ke sini. Tapi benda yang kecil pun bermakna besar asalkan kita membuat mengikut kemampuan kita, keikhlasan